Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 12 akan menerangkan kajian tentang kesan aplikasi kecerdasan buatan AI terhadap perniagaan di Malaysia. Ini merupakan ahli kumpulan kami iaitu Nur Qayyum, Bardia, Rabiha Nashwa, Nurul Hulwani, Nur Hidayat dan Raja Syahrul Nizam. Malaman kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dalam kalangan rakyat Malaysia dan bagaimana kecerdasan buatan telah mengubah pengoperasian perniagaan di Malaysia. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI telah berkembang menjadi sebuah teknologi digital yang penting untuk meningkatkan prestasi firma. Dengan pengenalan kepada revolusi perindustrian 4.0, kecerdasan buatan dan teknologi pembelajaran mesin semakin berkembang maju. Untuk menentukan kesan pengaplikasian kecerdasan buatan ke atas perniagaan di Malaysia, surutan literatur dan kajian responden tentang kecerdasan buatan telah dilakukan sebanyak 100 orang responden. Berbagai barangan dan perkhidmatan telah diperhatikan sejak beberapa tahun lalu bagi ketersediaan industri dalam kecerdasan buatan ini serta implikasi sosial dan ekonominya. Walau bagaimanapun, terdapat keraguan tentang sama ada kecerdasan buatan ini yang dapat membantu industri perniagaan dengan sangat baik hanyalah gembar-gembor atau fakta. Penulisan ini membincangkan bagaimana teknologi ini mempengaruhi bidang perniagaan dan seterusnya pasaran dunia. Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI pada era revolusi perindustrian 4.0 boleh dikatakan amat meluas di setiap sektor di negara kita. Ini disebabkan oleh pertambahan data secara drastik menyebabkan AI amat diperlukan untuk mengurus data besar dengan efisien. Penggunaan AI banyak memberi kesan dalam setiap sektor di Malaysia, tetapi sebelum itu kita perlu tahu apakah itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ditakrifkan sebagai satu set teori dan teknik yang digunakan untuk mencipta mesin yang mampu mensimulasikan kecerdasan. AI ialah istilah umum yang melibatkan penggunaan komputer untuk memodelkan tingkah laku pintar dengan campur tangan manusia yang minimum. Ini menunjukkan kecerdasan buatan dapat bertindak atau membuat keputusan tanpa bergantung dengan bantuan manusia. Keputusan yang dipilih AI adalah berdasarkan dengan ramalan data yang sedia ada. Contohnya, syarikat pengiklanan menggunakan AI untuk mengiklankan produk pelanggan mereka kepada pengguna dengan merujuk kepada data carian pengguna. Walau bagaimanapun, penggunaan kecerdasan buatan dalam perniagaan boleh dikatakan masih rendah dalam kalangan peniaga di negara ini. Hal ini berlaku kerana peniaga di negara kita mempunyai pendedahan yang sangat minimum mengenai kecerdasan buatan dalam perniagaan. Terdapat pelbagai aplikasi kecerdasan dalam perniagaan yang boleh digunakan bagi memajukan perniagaan dengan memaksimumkan keuntungan. Antaranya, meningkatkan keupayaan organisasi untuk menggunakan data, kaedah, proses dan mencipta kemungkinan baharu untuk automasi, membuat keputusan, kerjasama dan sebagainya. Itu tidak mungkin dilakukan oleh cara konvensional. Seperti yang telah dijelaskan, penggunaan kecerdasan buatan mempunyai banyak kesan ke atas perniagaan secara positif atau negatif yang masih belum jelas. Oleh itu, kajian ini akan memfokuskan tentang tahap pengetahuan kecerdasan buatan AI dalam kalangan rakyat Malaysia dan kesan penggunaan kecerdasan buatan dalam sesebuah perniagaan. Kajian ini akan dilakukan dengan menggunakan sumber primer yang melibatkan 100 orang responden yang perlu menjawab tinjauan yang telah disediakan. Sumber sekunder juga digunakan untuk menjangkau tinjauan yang telah dilakukan. Kajian ini terbahagi kepada sorutan literatur, metodologi, hasil tinjauan, analisis tinjauan, perbincangan, implikasi kajian, batasan kajian dan kesimpulan. Saya Nurhidayat binti Rohani dan saya akan meneruskan pembentangan ini berkaitan dengan metodologi kajian. Baiklah, yang pertama adalah reka bentuk kajian. Metodologi kajian telah menggunakan pendekatan kajian tinjauan untuk mengetahui sejauh manakah pengetahuan tentang penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI pada masa kini dan kesan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang perniagaan. Borang soal selidi ini telah disediakan untuk responden dengan menggunakan aplikasi Google Form. Walaupun menggunakan medium secara atas talian, soalan di dalam borang soal selidi ini masih terperinci dan mudah difahami oleh responden. Baiklah, yang seterusnya adalah kaedah pengumpulan data. Bilangan responden bagi kajian ini adalah seramai 100 orang responden. Persampalan telah dilakukan dan diambil daripada responden yang terdiri daripada rakyat Malaysia yang berumur 16 hingga 30 tahun yang terdiri daripada jantina, lelaki dan perempuan, dan tahap pendidikan bagi kesemua responden. Pengagihan Google Form ini dilakukan melalui medium atas talian seperti aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Seterusnya adalah kaedah analisis data.
analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif bagi menjawab soalan-soalan kajian. Data kajian ini diwakilkan dalam bentuk jadual dan rajah serta dibuat tafsiran umum. Bagi interpretasi tahap min adalah mengikut ketetapan apabila 3.67 hingga 5.00 diklasifikasikan sebagai tahap tertinggi, diikuti tahap sederhana bagi julat min 2.34 sehingga 3.66 dan tahap rendah bagi julat min 2.33 dan ke bawah. Baiklah, bagi borang kaji selidik ini pula, kaedah soal selidik yang dipilih ialah soal selidik secara tertutup, dan soal selidik ini terdiri daripada soalan berstruktur dan responden hanya dibenarkan memilih jawapan yang diberikan sahaja. Selain itu, soal selidik yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada 18 soalan dan dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu 3 soalan berkaitan dengan demografi dalam bahagian A, 5 soalan berkaitan pengetahuan tentang kecerdasan buatan dalam bahagian B, dan 10 soalan berkaitan kesan penggunaan kecerdasan buatan dalam bahagian C. Bagi skala pengukuran pula, yang digunakan dalam bahagian B dan C adalah jenis skala Likert yang terdiri dari 5 skor, iaitu 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Kurang setuju, 4. Setuju dan 5. Sangat setuju. Saya Mardiah dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan hasil dan keputusan soal selidik yang dijalankan. Jumlah responden yang menjawab soal selidik ini adalah seramai 100 orang. Jadual 1.0 menunjukkan jantina responden yang menjawab soal selidik kesan aplikasi kecerdasan buatan AI dalam perniagaan. Seramai 74% responden merupakan lelaki, manakala 26% responden adalah perempuan. Jadual 2 pula menunjukkan umur responden yang menjawab soal selidik ini. Sebahagian besar responden berumur antara 18 hingga 21 tahun, iaitu seramai 38 orang. Manakala hanya terdapat 5 orang responden berumur antara 26 hingga 30 tahun dan mewakili hanya 5% dari jumlah keseluruhan. Seterusnya, jadual 3 menunjukkan peringkat pengajian responden di mana majoriti responden iaitu 69 orang atau 69% memiliki ijazah sarjana muda. 18% responden pula memiliki diploma, manakala 7% memiliki ijazah sarjana. Soal selidik meninjau kadar keterlibatan responden dalam bidang perniagaan di mana sebanyak 40 orang terlibat dalam perniagaan manakala 59 orang tidak terlibat dalam perniagaan. Jadual 5 pula menunjukkan jawapan responden kepada soalan adakah anda menggunakan kecerdasan buatan AI dalam perniagaan. Seramai 16 orang responden menggunakan kecerdasan buatan AI dalam perniagaan manakala 83 orang tidak menggunakannya. Saya akan menerangkan bahagian analisis bagi kajian ini. Dapatan kajian ini dianalisis dengan huraian deskriptif bagi melihat frekuensi, peratus serta min bagi setiap bahagian dalam instrumen untuk mencapai keputusan terhadap objektif kajian yang digariskan. Dapatan kajian ini juga diterangkan dengan mudah dan jelas serta ditunjukkan dalam bentuk jadual bagi memudahkan pemahaman serta penghuraian yang lebih berkesan. Seterusnya, borang soal selidik ini telah diedarkan secara rawak kepada 100 orang responden di Malaysia. Pekaji telah menyasarkan responden dari pelbagai latar belakang pendidikan seperti dari peringkat SPM, sijil, diploma, sarjana muda, ijazah sarjana dan kedoktoran. Dapatan kajian daripada soal selidik ini mengandungi 2 bentuk data iaitu data kuantitatif, data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diperolehi daripada responden, pilihan pelbagai jawapan dan skala Likert yang digunakan dalam item soal selidik. Kumpulan dan data ini akan dianalisis dengan menggunakan huraian dalam bentuk frekuensi, peratus serta min. Berdasarkan jadual analisis pengetahuan tentang kecerdasan buatan AI, ini kita boleh lihat bahawa nilai min paling tinggi ialah sebanyak 3.98 di mana sebanyak 39 responden setuju bahawa mereka mengetahui iklan dalam talian menggunakan sistem perisian bagi memilih pelanggan sasaran mereka. Berikutnya, nilai min kedua tertinggi berdasarkan jadual ialah
tercatat pada 3.36, sebanyak 30 responden tidak pasti dengan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam semua sektor di seluruh dunia. Dan untuk nilai min yang terendah dicatatkan pada 3.24, di mana sebanyak 34 responden tidak pasti sama ada mempunyai kefahaman yang tinggi tentang kecerdasan buatan AI. Untuk analisis bahagian C, iaitu kesan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang perniagaan pula, kita boleh lihat secara keseluruhan nilai min berada pada tahap tinggi. Nilai min yang paling tinggi dicatatkan pada 4.21, di mana sebanyak 43 responden sangat setuju dengan penggunaan kecerdasan buatan AI dapat menjimatkan masa dan kos operasi. Nilai min yang kedua tertinggi dicatatkan pada 4.17, di mana sebanyak 42 responden sangat setuju dengan kecerdasan buatan AI meningkatkan keupayaan bagi memilih, mengurus dan memanfaatkan sumber. Ketiga, nilai min yang tertinggi dicatatkan pada 4.14, sebanyak 44 responden hanya setuju kecerdasan buatan AI dapat meramal hasil dan strategi bagi sesuatu bisnes. Saya Nurul Wani akan menyambung pembentangan mengenai perbincangan. Di bahagian B, min terendah adalah 3.24 pada soalan 1, iaitu anda mempunyai kefahaman yang tinggi tentang AI. Hal ini kerana wujudnya ketidakpastian mengenai AI, seperti apakah itu AI, adakah AI itu hanyalah robot dan mesin semata-mata dan sebagainya. Manakala min tertinggi adalah 3.98 pada soalan 5, iaitu anda mengetahui iklan dalam talian menggunakan sistem perisian bagi memilih pelanggan sasaran mereka. Hal ini kerana apabila membuat suatu pembelian di platform online seperti Shopee, Lazada dan sebagainya, akan keluar iklan yang serupa dengan apa yang dibeli sebelum ini. Di bahagian C pula, min terendah ialah 3.76 pada soalan 3, iaitu penggunaan AI dapat mengurangkan peluang pekerjaan. Walaupun min pada tahap terendah, hampir 65% responden menjawab setuju dan menyokong pernyataan ini. Hal ini kerana AI dapat mengurangkan kerja yang dilakukan dengan mengurangkan kerja secara manual. Dalam masa yang sama, ia juga dapat mengurangkan pekerjaan. Manakala min yang tertinggi pula ialah 4.21 pada soalan 2, iaitu penggunaan AI dapat menjimatkan masa dan kos operasi. Hal ini kerana dengan bantuan AI ini, masa dapat dijimatkan kerana tidak perlu membuat kerja secara manual bagi mendapatkan maklumat dan data, serta ia juga dapat mengurangkan kos operasi di mana pemilik tidak perlu mengupah pekerja yang ramai bagi membantu mengumpul maklumat dan data. Seterusnya ialah implikasi. Bagi pengurus perniagaan, kewujudan kecerdasan buatan menjadikan tugas pentadbiran yang memakan banyak masa pengurus dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, lebih baik dan pada kos yang lebih rendah. Ia juga memberikan sokongan kuantitatif dalam membuat keputusan kerana kapasitinya untuk memproses volum data yang besar dan mengeluarkan arahan-arah aliran dan cadangan yang berguna. Bagi pihak kerajaan, dengan pelbagai program yang telah dijalankan, ia mempersiapkan tenaga kerja masa depan bagi dunia kecerdasan buatan serta sebahagian daripada matlamat untuk menyediakan kepada lebih ramai penduduk dengan kemahiran kecerdasan buatan. Ia juga memberi impak kepada rakyat kerana sekiranya diimplementasikan, ia menyediakan rakyat dengan perkhidmatan kerajaan yang lebih berkesan dan proses menjadi lebih mudah dan singkat kerana semua pihak dapat berurusan dengan pihak kerajaan dengan lebih efektif. Slide seterusnya adalah mengenai limitasi kajian. Yang pertama, bidang kajian kami adalah aplikasi AI dalam bidang perniagaan. Yang kedua, sampel kajian kami hanya 100 orang responden sahaja. Yang ketiga, responden kami berkerakyatan Malaysia dengan umur 18 tahun dan ke atas. Yang keempat, aplikasi yang kami gunakan untuk soal sidik kami adalah Google Form. Dan yang terakhir, bahan-bahan ilmiah untuk rujukan kami adalah terhad. Kesimpulannya, usaha kerajaan dan sektor swasta di Malaysia yang berusaha untuk meningkatkan tahap pengetahuan rakyat di negara ini berkaitan dengan kecerdasan buatan wajar diberikan perhatian. Selain itu, kemampuan kecerdasan buatan untuk membantu meningkatkan produktiviti syarikat serta organisasi telah menjadikannya sebagai teknologi yang wajar diimplementasikan di dalam dunia perniagaan kerana turut memberikan kesan yang positif terhadap ekonomi. Seterusnya, boleh diperkembangkan lagi di pelbagai peringkat berbanding hanya tertumpu pada agensi kerajaan dan juga perniagaan.